KPM. Okey, Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 6X tolak 1. Bezakan terhadap X ya. X, macam mana ya? Alamak, ni bab berapa? Alamak, lupa lah pula bab berapa ni. Assalamualaikum, Lisa. Waalaikumsalam, cikgu, ya. Boleh buat tak tu? Oh, itulah saya... Cikgu minta maaf, cikgu. Saya lupa lah nak ulang kaji. Cikgu, macam mana ni? Tak apa. Ni hari ni memang tujuan saya pun memang nak tunjuk bab ni pun. Nak tunjuk bab ni. Okey, saya dah lega dah. Nanti saya panggil kawan-kawan ni. Boleh. Panggil kawan-kawan saya join sekali lah. Boleh ulang kaji sama-sama ya, cikgu. Okey, saya tunjuk sikit mungkin. Boleh. Okey. Jawapan dia adalah kita akan cari dy dx sama dengan 8x tambah 6. 6. Macam mana nak dapat tu nanti kita akan tengok. Nanti kita akan belajar sama-sama dengan kawan-kawan. Baiklah, cikgu. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya diharapkan semua yang menonton sihat, sejahtera semuanya dan suka untuk Nisa ingatkan supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan dan juga sanitasi tangan anda apabila perlu. Hari ini topik kita nak belajar mengenai pembezaan ya, cikgu ya, dan ini adalah soalan yang diberikan. Saya pula lupa nak ulang kaji. Tak apa, nanti Nisa panggil rakan-rakan untuk sama-sama ulang kaji, dan penonton di rumah pun jangan lupa untuk sediakan pen dan kertas dan sama-sama mengulang kaji dan membuat latih tubi dengan kita pada hari ini. Tadi cikgu sikit lagi nak tunjuk apa jawapannya, tapi belum lagi. Kita berkenalan dahulu siapa agaknya gerangan guru yang ada dengan kita. Kita saksikan profil ini. Kita mempersilakan Cikgu Zulhanif daripada SM Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Assalamualaikum, cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, macam mana cikgu? Pagi-pagi dah kena ajar saya jawab soalan ni. Okey ke tidak? Okey je. Dah sarapan, cikgu? Alhamdulillah. Diharapkan yang di rumah pun sama-sama bersemangat dan dah bersarapan, bersedia untuk mata pelajaran hari ini, di mana kita akan belajar topik menengah atas matematik tambahan asas pembezaan. Maklumlah bila kita dah lama tak ulang kaji, jadi lupa, cikgu ya. Bila tak nak lupa, kena latih tubi, ulang kaji dan sentiasa bertanya guru jika tidak faham. Baiklah, Nisa tadi dah sebut mengenai SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya kita berada di dalam situasi yang kita dah boleh menjaga jarak sosial kita boleh kekal dalam jarak sosial tersebut dan perlu membuka mas, silakan cikgu. Apabila anda membuka mas anda, jangan lupa untuk simpan mas anda di tempat yang bersih. Contoh, cikgu ada poket zip, macam Nisa ada bekas plastik macam ni, ikutlah macam mana nak poket plastik pun boleh. Yang penting simpan dengan betul, simpan dengan bersih, dan ianya boleh kembali digunakan sekiranya tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan kalau mas anda dah kotor, pelitup muka anda dah kotor, tukar yang baru, jangan ulang pakai yang kotor tu. Kita belum menang melawan COVID-19, jadi kita kena jaga semuanya di atas diri sendiri untuk memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah cikgu, hari ini topik kita topik matematik tambahan tingkatan 5, di mana rakan-rakan yang ada dengan kita sebentar lagi pun merupakan rakan-rakan tingkatan 5 batch 2021. Batch pertama saya kira yang akan mengambil SPM akan datang mengikut silibus yang terbaru, iaitu KSSM. Kalau tengok buku teks mereka sekarang pun sangat cantik, sangat baru. Saya cemburu dengan adik-adik kita ni. Adik saya kat rumah pun dia ada ni sebuah ni. Okey, baiklah cikgu, hari ni kita akan belajar mengenai asas pembezaan. Sebelum saya nak panggil rakan-rakan sama-sama menjawab soalan dengan kita, beraktiviti dengan kita pada hari ini, mungkin Cikgu Zul boleh terangkan apa yang akan kita belajar, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih Nisa. Baik, hari ini asas pembezaan yang kita akan belajar pada hari ini, yang pertama adalah pelajar akan menentukan terbitan pertama suatu fungsi fx melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Ini prinsip pertama ni dia agak panjang sikit. Okey, tapi tak apa, kita akan tengok sekejap lagi. Okey, kemudian pelajar juga akan belajar menerbitkan rumus terbitan pertama secara induktif bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n. Okey. Dan yang terakhir, pelajar juga hari ini akan belajar
menentukan terbitan pertama bagi fungsi Y sama dengan AX kuasa N. Okey, menentukan terbitan pertama ini, dia akan menggunakan rumus yang kita dapat daripada yang kedua tadi. Itu ya sedikit benda perkara yang kita akan belajar pada hari ini, Nisa. Baik, dan soalan yang kita cuba buat pagi tadi, di awal tadi cikgu tu soalan dalam kategori apa? Okey, soalan ini di kategori yang ini. Menentukan terbitan pertama bagi fungsi Y sama dengan AX kuasa N. Dia nampak macam susah sebenarnya, tapi kalau kita dah grab konsep dia tu, tutup sebelah mata je boleh jawab. Wah, kalau dah grab konsepnya, dah capai, dah faham dan dah meneliti konsep yang akan diajar, dapat jawab dengan mudah. InsyaAllah. Jadi, tak naklah kita belajar seorang-seorang, kita panggil kawan-kawan cikgu ya. Sila. Disebabkan kita ada jarak sosial ingin dijaga, kita panggil mereka secara dalam alam maya. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam sejahtera, hai. Selamat pagi. Lambai je, senyum je. Boleh buka mikrofon masing-masing ya. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, sila perkenalkan diri. Daripada mana? Mungkin kita boleh berkenalan dengan kawan-kawan kita. Kita boleh mulakan dengan Habib di atas sana. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Habibullah bin Muhammad Ansarullah dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Terima kasih Habib. Seterusnya kita ada saudari, siapa tadi yang di sebelahnya? Silakan. Tengku Putri, silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Tengku Putri Sarah binti Asmadi dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama siapa tu tadi? Akilah ya. Silakan Akilah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akilah binti Ahmad Shah dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Terima kasih. Seterusnya Farhin, silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhin Al-Fidausi binti Rozaimi Yazi dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Terima kasih. Kita ada Amirul. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Badrul Syam. Saya dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawi. Terima kasih. Akhir sekali kita ada rakan kita yang bernama Abdul Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Rahman bin Muhammad Nazir dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Terima kasih semua. Cikgu ni semua anak-anak murid cikgu di sekolah ya? Ya, untuk pengetahuan Nisa juga, mereka ni semua adalah Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Alhamdulillah, kecil rasa diri ni dengan adik-adik atau rakan-rakan kita pada hari ini. Semuanya bijak pandai insya-Allah. Insya-Allah. Semuanya dah bersedia semua? Dah? Anggur je buka mikrofon nak dengar suara masing-masing. Dah bersedia dah? Dah, alhamdulillah. Boleh thumbs up. Bagi 2 thumbs up kepada Kak Nisa. Akak lah ya, rasa dah tua dah dengan adik-adik ni. Okey, alhamdulillah. Diharapkan yang di rumah pun sekali lagi Nisa nak ingatkan untuk kekal fokus selama 1 jam kita bersiaran. Sediakan pen, sediakan kertas, ambil nota dan input yang Cikgu Zul akan kongsikan sepanjang episod kita bersiaran selama 1 jam ini sahaja. Banyak yang kita nak kongsikan dan insya-Allah nanti akan kembali ke sekolah masing-masing sudah pun bersedia. Siapa yang anak murid Cikgu Zul, kalau ada yang menonton bolehlah nanti orang kata apa, okey dah masuk kelas cikgu akan tanya, dah tahu apa nak jawab. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita ada video yang kita ingin kongsikan kepada semua di mana kita tanya rakan-rakan kita pendapat mereka tentang subjek ataupun topik asas pembezaan. Jom kita saksikan. Pada pendapat saya, topik ini menarik dan sedikit mencabar kerana ia memerlukan asas yang kukuh seperti di dalam topik indeks dan juga set. Saya juga berpendapat bahawa kita perlu membuat latihan yang banyak seperti di dalam topik-topik matematik tambahan lain supaya kita terbiasa ketika membuat soalan, lebih-lebih lagi apabila kita diberikan soalan aplikasi. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana ia agak mencabar minda dan kita perlu menguasai tajuk indeks dan set terlebih dahulu, barulah kita dapat menyelesaikan masalah dalam tajuk pembezaan ini dengan lebih mudah. Analoginya seperti permainan catur, jika kita hendak menguasai keseluruhan permainan, kita hendaklah menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Pembezaan diaplikasikan untuk menentukan kecurunan bagi setiap titik pada track roller coaster untuk mempertimbangkan kepuasan pengguna pada tahap maksimum.
Wah, kagum Nisa dengan adik-adik yang berkongsi pendapat di mana mereka merasakan subjek ini ataupun topik ini sangat menarik, dan mereka pun cakap tadi cikgu kena kuasai dengan melakukan latihan dan sebagainya supaya boleh faham konsep. Cikgu Zul sebut tadi, grab the concept, dapat jawab sebelah mata. Kita tengok di akhir rancangan kita pada hari ini dapat ke tidak. Betul ke cikgu? Topik subjek matematik tambahan ni ramai yang rasa alamak takutlah, susahlah. Apa pendapat cikgu? Dia kebiasaannya bila dia dapat sesuatu tu daripada orang lain, bukan cikgu dia sendiri. So biasanya pelajar dia akan dapat pada senior. Senior dia janganlah MN ni susahlah apalah. Tapi dia kena cuba dulu belajar. Sebab belajar ni kalau ikut cara dan latihan yang diberi, konsep yang cikgu ajar, grab the concept, itu je, grab the concept, insya-Allah boleh. Memahami, nak faham, nak kuasai, kena buat latihan, latih to be, rajin bertanya, rajin ulang kaji dengan kelompok rakan-rakan. Saya dulu pun agak lemah dalam mata pelajaran matematik tambahan, tetapi dengan bantuan guru-guru saya, dengan bantuan rakan-rakan saya yang sama bantu, alhamdulillah bolehlah SPM. Tak apa. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, topik kita asas pembezaan subjek matematik tambahan, kita berhenti rehat dahulu. Kita jumpa kita jumpa selepas ini. Okay, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Zul dan juga rakan-rakan dari SM Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Jadi semua dah bersedia, di rumah pun diharapkan sudah bersedia. Jom cikgu kita mulakan pembelajaran kita, tetapi sebelum tu jangan lupa sentiasa menjaga SOP yang ditetapkan, sanitasi tangan anda apabila perlu. Silakan cikgu. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang asas pembezaan. Baik, asas pembezaan ini dia sebelum belajar lebih lanjut, pelajar perlu tahu tentang, pelajar telah belajar benda ni di peringkat menengah rendah, di mana kita tengok raja di sebelah menunjukkan garis AB. Garis AB ni garis yang ni, yang mempunyai persamaan y 2x tambah 5. Persamaan bagi garis lurus ni lah. And then untuk mencari kecurunan AB, kita nak mencari kecurunan garis lurus. Kecurunan garis lurus, formula ataupun rumus yang boleh digunakan adalah y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Rumus ni memang digunakan sampailah pelajar belajar dalam diploma, malah degree sekalipun ada yang masih menggunakan rumus ni. Jadi daripada rumus ini, kecurunan bagi mana-mana dua titik pada garis AB adalah sama. Baik, mana-mana garis AB ni bermaksud dekat sini, dekat katakanlah titik, ada dua titik lain dekat sini pun dia punya kecurunan pun masih sama. Itulah uniknya garis lurus. Saya ada soalan sikit nak tanya pada pelajar saya. Boleh kita tanya mereka, cikgu. Baik. Akilah, Nur Akilah. Ya, saya cikgu. Akilah rasa tadi saya kata kita belajar bab ni di matematik menengah rendah. Akilah rasa dia tingkatan berapa belajar benda ni? Saya rasa waktu tingkatan 2 kot cikgu. Betul. Tingkatan Nampak? 2. Awal belajar tingkatan 2 lagi. So maknanya semua pelajar yang mengambil matematik di tingkatan 2 memang akan belajar perkara ini. Sebabnya nanti perkara ini akan digunakan dengan lebih lanjut. Terima kasih Akilah. Seterusnya. Tadi garis lurus. So macam mana kita nak cari kecurunan yang melibatkan lengkung? Sekarang kita tengok. Ini adalah sebuah lengkung. Di mana ini adalah y sama dengan fx, part cy, yang ini adalah part cx. And then kita ada rajah menunjukkan lengkung x kuasa 2 tolak 5. Nama lengkung ni lah. X kuasa 2 tolak 5. Soalannya sekarang, bolehkah anda mencari kecurunan lengkung tersebut? Kecurunan lengkung ini kita boleh cari sebenarnya.
Tapi persoalan yang lebih detail lagi adalah adakah kecurunan lengkung di titik A, kecurunan di sini, adakah dia sama dengan kecurunan di titik B? Itu persoalan yang kita akan bawa hari ini lah. Okey. Baik. Kecurunan lengkung tidak boleh digeneralisasikan. Ini bahasa ni agak bombastik sikit. Okey. Kepada satu nilai seperti kecurunan garis lurus. Bermaksud kita tak boleh buat wakilkan kecurunan dekat sini sama dengan kecurunan dekat sini, sama dengan kecurunan dekat sini, sama dengan kecurunan dekat sini. Tak, kita tak boleh. Dia bukan macam, dia tak sama macam garis lurus. Garis lurus kita boleh generalize. Istilah dia generalize. Okey. Okey, sebagai alternatifnya, kita boleh mencari kecurunan pada titik tertentu di atas lengkung. Untuk mencari kecurunan lengkung, kita kena cari titik yang pada lengkung tersebut. Okey, kecurunan yang tertentu. Baik. Ini yang poin utama dia. Kecurunan pada titik tertentu, okey, di atas lengkung adalah sama dengan kecurunan tangen. Pada titik tersebut seperti dalam rajah. Mana tak tiba-tiba datang tangen ni? Okey. Okey, Habib. Ya, you. Habib rasa kecurunan setelah apa yang saya tunjuk tadi, Habib rasa kecurunan dekat A ni sama tak dengan kecurunan dekat B? Saya rasa kemungkinan tak sama dengan you. Dia punya tilik tu cikgu macam tu cikgu. Dahsyat. Tak sama. Bukan tilik Al-Hafiz kita ni. Jangan main-main. Okey, kita akan uji nanti Habib. Terima kasih Habib. Okey, sebelum kita pergi terima kasih. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kecurunan tangen ini, kita tengok slide seterusnya. Okey, diberi titik A dan B pada lengkung Y sama dengan fx seperti dalam rajah. Okey, tadi kalau kita tengok, saya tunjuk slide sebelum ni. Okey, titik A dengan B dekat sini. Okey, dan sekarang saya pindahkan titik B dekat sebelah, dekat bahagian yang samalah sebab kita nak tengok dia punya perubahan. Okey, bermaksud titik A ni datang dulu, kemudian baru ke titik B. Okey. Seterusnya, apabila titik B menghampiri titik A di sepanjang lengkung, maksudnya titik B ni dia akan bergerak mendekati titik A. Dia akan bergerak di atas garis tu lah. Okey, dia akan bergerak di atas garis tu. Okey. Nilai delta X semakin kecil dan menghampiri sifar. Okey, delta X ni pada asalnya adalah perubahan nilai X. Sebab mula-mula kan X dekat sini. Ya. Okey, kemudian dia ada pertambahan, dia bergerak ke sini kan. So maknanya pertambahan yang berlaku sepanjang garis ini merupakan delta X, simbol yang kita letak sebagai perubahan dalam nilai X. Maknanya kalau dia bermula dengan 1, kemudian dekat sini dia jadi 5, so 4 itu yang berubah, nilai yang berubah kan. So 4 tu adalah delta X. Contoh kalau kita letak dalam nilai. Okey. Maka kita boleh kata apabila titik B ni dia pergi ke titik A, so kecurunan tangen dekat B pun akan bergerak kepada A. Okey, kenapa nama dia kecurunan tangen? Apabila satu garis lurus, kemudian ada satu lengkung yang menyentuh pada satu titik, ini kita panggil tangen. Tangen. Boleh tulis. Boleh cikgu. Oi, menarik. Cikgu nak lukis pun boleh, tak masalah. Okey. So ini nama dia tangen. So sebab tu kita panggil kecurunan tangen di titik A. Okey. Okey. So bila dia dah pergi daripada B, dia dah pergi kepada A. So titik B dah pergi kepada A, kemudian kecurunan tangen dekat B ni pun dia dah pergi kepada kecurunan tangen di A. Bermaksud delta X ni dia menghampiri sifar. Maknanya nilai yang ini dah tak ada. Dia dah pergi ke sana. Dia dah bergerak ke kiri. Dia bergerak ke kiri. Asalnya katakanlah macam ni kan. Kemudian bila pergerakan berlaku dia semakin kecil. Ni. Dia menghampiri nilai. So dia menghampiri nilai asal. Baik. Okey. So dia menghampiri nilai asal. So maksudnya apabila delta X menghampiri sifar, maka kecurunan tangen di titik A kita boleh wakilkan sebagai had. Had ni adalah satu limit. Limit dalam bahasa Inggeris, had dalam bahasa Melayu. Delta X menghampiri kosong, fx tambah delta X tolak fx bahagi dengan delta X. Okey. F prime cikgu. X ni, ya. Ada soalan cikgu. Ya, sila Farihin. Macam mana boleh terbitnya formula tu cikgu? Dari mana datang formula tu? Okey, bagus. Dia pun sama keliru dengan saya. Terima kasih sebab bertanya. Saya tak tertanya dah tadi. Okey, terima kasih Farihin sebab bertanya. Okey.
tadi kan kita pergi balik kepada garis lurus tadi, kan formula garis lurus kecerunannya adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, sekarang kita tengok dekat sini ni X1. Ini Y1. Ini X2. Allah, dia jadi macam tu lah. Ini Y2. Okey, kita gantikan formula ni. Y2 dekat dalam ni. Baik. Dapat macam ni. Okey. Okey. Tolak Y1. Y1 ni Fx tolak Y1. Okey. Yang bawah ni sebenarnya X2 tolak X1. X2 adalah X tambah delta X tolak X1. X1 tu adalah X juga. Ya, betul. So, bila sini dah ada X dengan X, dia tolak, dia habis. Dia tak habis lah. Itu yang tinggal ni je. Tinggal delta X. Itulah datangnya. Baik. Okay. Tulis semua kawan-kawan. Tulis. Okey, Farhin boleh faham, Farhin? Boleh faham? Faham cikgu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Sama-sama. Okey. Nisa pun boleh nampak dah sikit Ya, saya dah boleh sedikit demi sedikit grab the concept. Itu tips dia pada hari ini. Kita perlu pegang kepada konsep dia. Betul, baik, Nisa. cikgu. Okey, saya teruskan? Ya, silakan cikgu. Okey. Daripada terbitnya formula tadi, yang ini, formula ni yang kita akan gunakan untuk mencari terbitan pertama. Macam ini tadi. Ya. Ini mencari terbitan pertama. Dia terbit kali pertama. Dia terbit tu maknanya dia muncul. Baik. Tapi ini dia dah level up sikit. Ini kita pergi kepada yang basicnya dululah. Baik. Kita menggunakan prinsip pertama. Ni. Prinsip pertama ni yang formula tadi. Okey, kita tengok Kita pergi kepada contoh soalan terus. Okey, cari terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan fx dengan menggunakan prinsip pertama. Prinsip pertama yang saya tegang panjang lebar yang tadi ada had tadi lah. Okey. Okey, kita letak diberi y sama dengan fx sama dengan x. Okey. X ni soalan ni lah. Y sama dia punya soalan ni, dia punya x. Okey, and then ini formula tadi. Formula. Rumus. Saya rumus. Okey. Rumus. Okey. Kita ganti sahaja. X tambah delta X tolak X. Fx ni kita ganti dengan X. Okey. Yang ini X tambah delta X. Sebab dia punya soalan tu dah memang X. Yeah. So, per dengan delta X. And then, kita boleh selesaikan. Nampak tu? Cantik pula animation dia tu jadi kat situ kan. Okey. So, X tolak X jadi kosong. So, tinggallah delta X per delta X. Atas bawah sama. Dia akan jadi berapa, Nisa? 1. Betul, Nisa. Tak sia-sia belajar matematik. Alhamdulillah. Baru 15 minit. Kita ni saya dah boleh jawab dengan yakinnya. Dia kalau pagi-pagi tu belajar dengan segar, insya-Allah. Belajar apa pun masuknya. Okey. So, kita akan dapat had delta X menghampiri kosong 1. Okey, sekarang kita dekat sini kita tak ada dah delta X. Tak ada apa-apa delta X. So, kita tak boleh nak gantikan nilai kosong. Jadi, jawapan akhir kita akan dapat 1. So, kita buat rumusan sikit. Apabila soalan diberi Y sama dengan X, ini pendek. Macam ni panjang. Ya, betul. So, dy dx kita dengan menggunakan rumus ini, kita akan dapat 1. Baik. Okey. Kita tengok kalau X kuasa 2 macam mana. Nisa rasa susah tak kalau X kuasa 2? Saya rasa saya perlukan masa sedikit untuk saya fikir. Saya bagi kawan-kawan saya fikir sekali. Mungkin saya perlukan bantuan atau talian hayat daripada rakan-rakan SM Integrasi, Sains Integrasi Tahfiz Mawib ni. Jadi kita berhenti rehat dahulu. Yang di rumah pun boleh sama-sama turut menjawab. Nampak tak? Nota Nisa ni dah panjang. Macam mana nak cari ni? Kita jumpa selepas ini. Teruskan mengira. Kita jumpa selepas ini, okey? Cikgu, X2. Jumpa X kuasa 2. TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, kalau buku teks matematik tambahan tingkatan 5 ni, okey, muka surat 34 tadi. Hai, kembali ke Teras Didik TV KPM Nisa, masih lagi cuba untuk menjawab soalan Cikgu Zul. X2 dapat berapa? Agak-agak kawan-kawan boleh tolong Nisa tak? Siapa boleh tolong jawab? X2 dapat berapa agaknya? Siapa nak jawab? Saya. Silakan Tengku Putri, silakan. Saya rasa X2 tu jawapan dia 2X. 2X. Okay. Saya rasa jawapan kita sama lah. Betul ke cikgu? Nak tahu betul atau tidak, kita tengok. Ya. Betul atau tidak. Baik. Okey. Sebelumnya tadi, kita balik semula yang tadi. Okey. Kalau soalan dalam bentuk fx, okey, apabila kita mencari terbitan pertama suatu fungsi fx, so tata tanda bagi terbitan pertama dia akan jadi f prime x. Itu. Buat takut Allah. Double tap cikgu rasa. Double tap. Okey. Dia akan jadi f prime x. So takutnya ada confuse lah tiba-tiba tadi soalan f, kenapa jadi f prime pula? Okey, so kita tengok. Kalau x kuasa 2, sebutan dia x kuasa 2. Baik. Jika x kuasa 2 ni, kita nak tengok macam mana nak dapat dia. Okey, saya akan tunjuk. Ini formula dia, kita akan cari. Okey, and then kita gantikan kuasa 2 tu dekat x tambah delta x kuasa 2. And then fx itu adalah x kuasa 2. Okey, step yang tadilah And then yang ini kita kembangkan x tambah delta x ni. Kita kembangkan dia macam kita ada belajar x tambah 2. Kita kembangkan, kita buat lagi sekali x tambah 2. Lepas tu kita ni darab ni, ni darab ni. Macam itulah kan. Cuma bezanya ni x dengan 2. Tapi ni x dengan delta x. So dia nampak macam complicated sikit tapi benda yang sama je sebenarnya. Baik. So bila kita kembangkan, kita akan dapat bentuk dia macam ni. Okey, sampai dekat sini. Para pelajar, ada soalan tak setakat di situ? Saya soalan je. Ya, Abdul Rahman, sila. Bila kembangkan tu kan, kan dalam kurungan tu ada kurungan kecil kan, delta x kuasa 2 kan. Memang kena letak kurungan kan. Okey. Itu soalan Rahman memang kena letak kurungan Itu, macam tu. Okey. Terima kasih Rahman. Okey, kalau Nisa tak faham apa Rahman tanya, maksudnya macam ni. Abdul Rahman tu dia tanya, delta x ni kenapa kita kena letak kurungan? Kenapa kita tak tulis delta x sebab kuasa 2? Kita dah kembangkan cikgu. Saya pun tadi tanya. Terima kasih mereka ni pandai baca fikiran Nisa Okey, kalau kita patah balik kepada slide yang tunjukkan ada contoh kalau lengkung tu macam ni kan, kita ada perubahan. Dekat sini delta kan ada perubahan. Okey, delta x ini dia mewakili perubahan pada x. So dia adalah sebagai satu simbol, satu kuantiti lah. Jadi bila kita kembangkan dia kuasa 2 tu pada perubahan itu, bukannya pada nilai x. Sebab x itu adalah nilai yang di sini. Kalau kita buat delta x kuasa 2, maknanya x sahaja yang kuasa 2, bukan perubahan dia. Sekarang ni yang terlibat ni adalah perubahan delta dia. Delta x. Okey. So kita sambung. Abdul Rahman, boleh faham Abdul Rahman? Boleh cikgu. Masih cikgu. Alhamdulillah, sama-sama. Okey, yang lain setakat ni boleh ikut yang lain? Boleh cikgu. Okay, takut buat pagi-pagi, takut dia mengantuk kan. Nak pula belajar MAT pagi-pagi kan. Okey, kita sambung. Baik. Bila kita dah kembangkan, kita buka kurungan yang tepi-tepi ni. Okey. And then kita akan jumpa x kuasa 2, dua benda yang sama dan ada tolak. So dekat situlah kita boleh cancel out. And then kita permudahkan lagi. Okey, tujuan kita nak permudahkan sampai kita boleh masukkan nilai delta x sama dengan kosong. Sebab kalau kita masukkan dekat sini, delta x sama dengan kosong kat sini, so dia tak wujud. Sebabnya dalam pecahan bawah ni kita tak boleh letak kosong. Kalau tekan kalkulator, dia akan jadi math error. Itu memang pelajar sukalah main dalam kalkulator tu. Okey, jadi kita buat pemfaktoran. Bila kita buat pemfaktoran, kita bawa keluar delta x ni lah. Sebab dia ada dua benda yang sama. Okay, and then kita boleh cancel atas dan bawah dan seterusnya dia dapat macam ni. So 2x tambah delta x. So delta x menghampiri sifar ni kita boleh gantikan dekat sini. So dia akan jadi 2x sahaja jawapan dia. So betul lah tadi Nisa 2X. Dengan kawan kita jawab, dengan Tengku Putri Kasra jawab. Terima kasih. Betul jawapan kita. Okey. Saya nak tanya Nisa agak-agak lah. Nisa agak-agak je. Kalau kita tak buat tak apa.
Rasa-rasa kalau X kuasa 3 ni dapat apa kat sini? Agak-agak. Dia kan dapat 3X juga tak cikgu? Pandai. Tak buat pun dah dapat, nampak? Betul kan? Okey. So, untuk yang 3X ni, untuk yang X kuasa 3 ni, kita nak minta bantuan pelajar semua buat lah. Okey. Kita bagi masa 2 minit cukup kot untuk 2 minit boleh X kuasa 3. Okey, sila kawan-kawan pelajar, murid-murid boleh buat. Wah, saya rasa hujung tahun saya dah boleh ambil SPM sama-sama dengan adik-adik kita dari SM Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Saya dengar mereka semua ambil 12 subjek cikgu ya? Ya, banyak. Wah, 12. cabaran. Saya dulu SPM pun 10 je. Saya 9 cikgu lagi sikit. Zaman-zaman saya dulu sekarang dengan adanya silibus yang terbaru kan. Banyak lagi yang mereka belajar dengan lebih advance, lebih pantas berbanding kita-kita dulu. Cikgu kan saya buku teks pun. Nisa ya lah. saya. Tahun ni adalah tahun pertama bagi peperiksaan SPM format yang baharu. Format yang baharu yang mengikut silibus KSSM. Adik saya kat rumah tu pun harapkan tengah menonton ya. Batch pertama SPM 2021 juga tu. Dan juga semua rakyat Malaysia dan kepada sementara tu kepada rakan-rakan yang menduduki peperiksaan SPM 2020 minggu ni minggu terakhir diharapkan dipermudahkan menjawab soalan supaya dilapangkan fikiran, dilapangkan dada, jawab dengan tenang dan yakin insya-Allah kita semua akan berjaya dengan cemerlang. Insya-Allah. Dah 2 minit ke? Macam mana? Macam mana semua? Anak-anak murid sekalian? Fokus masing-masing. Laju. Boleh tunjuk ada jawapan yang dah dapat apa? Dulu boleh kongsikan jawapan anda. Ada yang dah dapat? Betul ke jawapan Nisa tadi 3X tu? Kita nak tengok sama atau tidak. Saya congak-congak je. Takut jawapan. Betul. Takut betul matematik tambahan main congak-congak ni cikgu. Dia congak kalau kita nampak dia punya pattern dia. Tak ada masalah. Betul. Ada yang boleh kongsikan jawapan? Boleh letak? Ya. Wah, dia tunjuk terus. Jawapan akhir dia mana? Jawapan akhir dia? Jawapan akhir dia 3X. 3X kuasa 2. Kuasa 2. 3X kuasa 2. Nampak tu. Tengok maknanya betul lah ni saya jawab betul tadi. Betul lah 3X. Saya tinggal kuasa 2 je. 3X. Dia tinggal kuasa 2. Ya, semua dapat jawab dengan baik, dengan betul. Okey, kita tengok. Betul atau tidak apa yang para pelajar itu buat? Ya. Okey, saya pergi secara laju sikit sebab ini benda yang sama. Baik. Okey, tadi kalau kuasa 2 di sini, kita gantikan kuasa 2. Sekarang ni kuasa 3. Jadi kita gantikan kuasa 3. So bila kuasa 3 kerja dia lebih panjang sedikit. Okey. Bila panjang, pelajar-pelajar akan terbiasa untuk membuat kesilapan kecil dari segi bila dia buat pengembangan di sini. Tapi kalau kita boleh lihat sebelum ni bila kita dah buat dah X tambah delta X kuasa 2. Ya, jadi kita just gantikan saja. Dapat 2X di situ. Kita gantikan yang panjang-panjang tadi, kemudian kita, dia akan jadi lebih panjang lah. Yeah. Kita kembangkan. Okey, jangan takut. Ramai belajar tengok benda-benda bila makin panjang makin takut. Yeah, betul. Sebab makin kurang nombor kata dia. Betul. Okey. So, kita kembangkan lagi. Okey. Mana yang kita boleh permudahkan, kita permudahkan sebab dia tolak di sini. X kuasa 3 tolak X kuasa 3. Okey. Nampak saya bulatkan kuning tu sebab dia adalah benda yang sama. Betul. Kita boleh tambahkan dia. Dan yang purple tu pun adalah benda yang sama. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni yang kuning, ni yang purple. Nampak daripada panjang-panjang macam tu dia dah dipermudahkan jadi pendek balik. So step-step ini yang sebenarnya pelajar perlu hati-hati. Sebab kita tak tahu macam mana cara soalan akan ditanya SPM baharu ni kan. So memang kena pergi satu persatu lah. Okey, nampak saya bulatkan itu kuning, yang itu yang purple yang tadilah. Okey. Kemudian sama juga kita nak mencari supaya kita boleh cancel out delta X ni. So kita boleh buat pemfaktoran, keluarkan delta X daripada yang panjang-panjang ni tadi, yang masa di atas ni lah. Okey. So kita boleh potong di atas dan bawah. Kita dapat macam ni. 3X kuasa 2 tambah 3X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey. So delta X menghampiri kosong, kita gantikan kosong dekat semua yang ada delta X. So last kali dapatlah jawapan dia 3X kuasa 2. Betul lah cikgu, makin panjang rumus itu makin takut saya. Saya rasa pen saya pegang dia menggeletar. Yang di rumah jangan takut-takut, macam Cikgu Zul cakap, dah faham konsep, dah sentiasa buat ulang kaji, anda akan faham dan dapat jawab dengan baik, lebih-lebih lagi. Sebelah mata. Ya, sebelah mata. Lebih-lebih lagi anda yang akan menduduki peperiksaan SPM akan datang mengikut silibus yang terbaru. Jangan takut, sentiasa buat ulang kaji. Kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali fokus ke rancangan teras di Didik TV KPM. Kita tadi tengah belajar mengenai terbitan pertama fungsi fx melalui pembezaan prinsip pertama. Cikgu Zul, saya ada soalan. Ya, saya. Tadi saya ada nampak sepanjang kira-kira kita tadi, saya nampak ada dua x dan x kuasa 2. Adakah ia entiti yang sama atau berbeza? Okey, terima kasih Nisa. Ya. Okey. 2x datangnya daripada apabila X itu dia berada dalam operasi tambah. Baik. Macam contoh, kalau kita buang huruf ni, kita letak 1 tambah 1, kita akan dapat 2, betul? Betul. So, kalau kita letak apa-apa sahaja perkali di sini, kita akan dapat benda yang sama juga, cuma pertambahan perkali saja. Tapi bila X kuasa 2, dia datang daripada operasi darab. Pandai. So bila X kuasa 2, jadi dia datang daripada 2X yang didarab. Kalau X kuasa 3, 3X yang didarab. Dan seterusnya. Kesilapan-kesilapan kecil macam ni jangan terlepas pandang ya adik-adik. Betul. Terima kasih cikgu. Okay, boleh saya teruskan? Jom cikgu. Okey. Ini tadi semuanya kalau kita dapat kita tengok dalam kotak ni. Ini apa yang kita buat tadi lah. Kalau Y tu X kuasa 2 dan X kuasa 3, dia jadi 1, dia jadi 2X dan jadi 3X kuasa 2. Okey. Bagaimana jika Y itu adalah 2X? Dia ada nombor kat depan. Okey. Y 2X kuasa 2 dan 2X kuasa 3. Okey. Yang ini saya takkan terangkan secara detail. Cuma saya akan tunjuk jawapan akhirnya nanti kita akan dapat bagaimana. Ini step-step yang tadilah yang panjang lebar kita buat tadi. Cuma ini kita dah naikkan sekali. Okey. Kalau 2X, kita akan dapat 2. Okey. So, saya letakkan balik dalam kotak supaya kita boleh nampak dia punya pola lah. Okey, kalau 2X kuasa 2. Ya, nampak? Step yang sama juga. Kita letak formula ni, jangan lupa. Kemudian kita kembangkan dia. Cuma bezanya dia ada 2 dekat depan ni. Macam tadi dia tak ada 2. Dia tak ada nombor. Dia sebenarnya ada nombor 1. Ramai pelajar confuse X ni, selalu bila saya tanya pelajar yang daripada tingkatan 3 naik tingkatan 4, saya akan tanya, X ni ada nombor tak? Mana ada cikgu? Memang tak ada. Sebabnya dia ada nombor 1 kat depan. Cuma nak nampak bijak sikit, kita tak tulislah X tu ada nombor. Nampaklah bijak. Kita tahulah kalau simbol X tu sahaja 1. Kalau simbol X tu sahaja 1, dia bukan tertakluk pada X saja. Kalau dia ada P, dia ada Q, sebenarnya dia kat depan ni ada nombor 1. Cuma nak nampak cantik sikit penulisan dia tak ada tulis di situ. Adalah sebab dia lagi. Okey. So, seterusnya bila dia jalan kerja tu kita buat, step yang sama juga macam tadi, kita akan dapat 4X. Nampak situ. Kalau 2X dapat 2. Kalau 2X kuasa 2 dapat 4X. Okey, Nisa rasa kalau 2X kuasa 3, rasa-rasa dia lah. Rasa-rasa. 8. Okey, tak apa, kita tengok. Okey. Nervous banget. Kita tengok. Okey, kalau 2X kuasa 2. Nampak? Dia jadi 6X kuasa 2. Advance sangat 8 tu. Okey, saya nak tanya kepada Amirul Aiman. Ya, saya cikgu. Amirul, daripada 2 bentuk yang kita buat tadi yang melibatkan tak ada perkali dan yang ada perkali ni, okey, apa yang awak boleh rumuskan sedikitlah pada pendapat awak lah? Saya rasa kan cikgu, Y dia kan 2X kuasa 2. Dan di biasa sama macam tu lah. Dan yang biasa ialah 4X kan. 2 di kuasa tu darab dengan 2 di depan tu. 2 kan yang kecil ni. Dia akan darab dengan 2 tu. Yang depan tu. Lepas tu kalau X kuasa 3 ni pun sama juga ya? Sama juga. Itu yang dapat 6 tu, macam tu Macam tu. Okey, lepas tu apa lagi yang awak boleh nampak dekat situ selain daripada perkali, perubahan pada perkali dia? Cuba tengok perubahan pada kuasa dia. Apa yang ada? Kuasa dia tolak 1 cikgu. Okey,
kita tengok apa yang Amirul Aiman kata tadi. Ya. Okey. Ini yang kita buat tadi. Ini yang saya terang secara panjang lebar mula-mula tadi. Dan ini yang ringkasan yang telah dibuat. Okey, apakah pola yang dapat diperhatikan berdasarkan jadual di bawah? Matematik ni is all about pattern. Pola. So kalau kita boleh grab the concept pola itu, kita boleh nampak rumus dia. Inilah dia. Terbitnya, jika y sama dengan ax kuasa n, maka dy dx, n ni kita bawa ke depan, dia jadi n. So dia akan darab dengan ax, kemudian kuasa yang asal tadi dia akan tolak 1. Tolak 1. Ini yang saya tunjuk kat Nisa mula-mula tadi tu. Kita guna formula ni terus. Sebab tu nampak pendek. Sebab tadi panjang. Maknanya kita telah gunakan rumus terbitan pertama terus. Baik. Saya rasa tadi feeling dah grab the concept, ada sedikit tergelincir. Tapi tak mengapa, kekal belajar dan fokus. Jom cikgu, kita teruskan. Okey, sekarang pelajar-pelajar ada 3 soalan. Okey, saya nak minta 2 orang untuk jawab 1 soalan dengan menggunakan rumus tadi, rumus terbitan pertama. Okey, soalan yang pertama adalah y x kuasa 2, yang kedua 4x kuasa 2 dan yang ketiga 5x kuasa 4. Okey, sila. Ini 30 saat je ni, sekejap je. 30 saat sahaja. Kalau guna rumus. Silap 10 saat je pun boleh. Gunakan rumus yang telah kita dapat, rumus terbitan pertama tadi ya cikgu ya? Ya, rumus terbitan pertama tadi. Saya tengok Habib bukan main, dia mengira dengan jari terus. Kalau ada sempua, saya risau habis sempua tu digunakan. Okey, anak-anak murid sekalian. Kejap je tu. Senyum je menjawabnya. Nampak tak mereka telah memahami konsep? Yang di rumah pun boleh turut sama-sama menjawab dan kita lihat jawapan akhir anda sama atau tidak dengan jawapan akhir rakan-rakan kita di sini. Okey, boleh tunjuk? Ada yang dah boleh tunjuk? Boleh tunjukkan ke skrin. Okey, siapa yang buat y sama dengan x kuasa 2? Siapa buat? Tunjuk. Y sama dengan x kuasa 2. Akilah dengan Habib ya? Akilah dengan Habib ya? Okey, Akilah x kuasa 2 akan dapat 2x. Okey, Habib tengok jawapannya. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Okey, Habib pun kata 2x. Okey, kita tengok jawapannya. 2x kuasa 2 tolak 1, 2x. Betul. 2x, betul Akilah dan Habib. Terima kasih. Terima kasih Akilah dan Habib. Okey, seterusnya y 4x kuasa 2. Siapa yang buat y 4x kuasa 2? Rasa saya Kaisarah Kaisarah dengan siapa? Dah jawab dah. Siapa yang buat 4x kuasa 2 tadi? Siapa? Y sama dengan 4x kuasa 2. Jawab? Tunjuk jawapan. Jangan takut-takut. Jangan segan-segan. Kalau mereka segan, apatah lagi lah Nisa di sini. Farhin. Okey, tunjuk jawapan. 4x kuasa 2. 4x kuasa 2. Y sama dengan 4x kuasa 2. Ya, Abdul Rahman dengan Farhin. Dia dapat 8x cikgu. Dia dapat juga 8x. Farhin pun dapat 8x. 8x. Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, di mana 2 ni yang pentingnya kuasa ini akan pergi ke depan. So dia akan darab 2 darab 4. 2 darab 4. Kemudian kuasa ini akan berkurang. 2 tolak 1. 2 tolak 1. So jawapan akhir 8x. 8x. Betul. Siapa jawab y sama dengan 5x kuasa 4? Kaisarah dengan Amirul Aiman. Boleh terus tunjuk jawapan anda. Okey, tengok jawapan. Manakah? 20x kuasa 20x 3. Orang kecil comel tulisan dia. 20x kuasa 3. Okey, kita tengok jawapan dia sama atau tidak. Betul atau tidak? Mereka telah menggunakan 4 bawa ke depan darab dengan 5. Kemudian kuasa 4 itu akan berkurang tolak 1. Okey, sama dengan 20x kuasa 3. 20x kuasa 3. Tahniah Terima semua. kasih kawan-kawan. Telah dapat menjawab dengan baik. Yang di rumah pun diharapkan jawapan anda sama dengan jawapan kita di sini. Jawapan rakan-rakan kita daripada SM Integrasi Sains Tafiz Mawid Kuala Lumpur. Cikgu setakat ni saya rasa banyak sangat yang saya belajar. Tipsnya nombor 1, nak kena ulang. Grab the concept, faham dan mendalami konsep yang diajar. Kalau tak faham lagi, boleh ulang kaji dengan kawan-kawan. Tanya cikgu, jangan malu, jangan segan. Ramai orang malu kan, takutlah nak tanya kan.
Jawapan salah macam mana? Satu lagi dalam pembelajaran norma baharu ni, banyak cikgu dah buat dah video pembelajaran dekat YouTube. Dia tak macam dulu. Kalau kita belajar dekat sekolah dulu, kalau tertinggal, lepas tu nak ulang tak sama dengan benda dia ulang. Tapi kalau dah ada YouTube tu, cikgu tu akan upload ke YouTube, so kita boleh tengok balik cikgu tu ajar. Dan juga platform-platform lain yang kita boleh rujuk. Episod hari ini pun boleh tonton kembali di laman YouTube ataupun saluran YouTube NTV7 Malaysia. Malam nanti boleh ulang kaji kembali. Cikgu, kata-kata akhir cikgu untuk semua murid di luar sana yang insya-Allah akan kembali ke sekolah bulan April ini. Baik, untuk pada saya, matematik tambahan ni dia tidaklah terlalu susah. Okey, jadi tidak terlalu susah. Jika pelajar tersebut dia belajar kali pertama tu mungkin macam blur-blur sikit, itu biasa. Okey, so macam mana nak hilangkan blur-blur tu? Okey, cuba buat semula apa yang cikgu ajar. Biasanya bila kita ulang semula benda yang kita dah belajar, memang kita akan dapat. Okay, sama juga macam pelajar-pelajar ni, kalau anda semua nak tahu, mereka ni adalah hafiz dan hafizah. So pengulangan itu penting bagi memantapkan hafazan mereka. So saya selalu pesan dengan mereka, dalam akademik pun bukan admit saja, subjek lain pun kita kena ulang. So pengulangan itu adalah latihan, latih to be. Ulang kaji, latih to be, itu semua penting. Gunakan tips-tips dan perkongsian yang kita kongsikan, bukan setakat untuk episod hari ini, episod-episod yang lain pun buat ulang kaji supaya dapat memantapkan penguasaan kita pada sesuatu subjek atau topik tersebut. Baiklah cikgu, kita sebenarnya sudah menghampiri akhir rancangan kita. Laju je cikgu kan, waktu berlalu. Boleh tonton kembali video kami di laman YouTube NTV7 Malaysia untuk ulang kaji. Dan terima kasih kepada rakan-rakan dari SM Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Diharapkan semuanya selamat berjaya. Nanti nak kembali ke sekolah, jangan lupa kekal menjaga SOP apabila anda di sekolah nanti. Pelitup muka, jarak sosial 1 meter, cuci tangan dengan kerap dan sanitasi tangan anda apabila perlu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa terus bersiaran setiap hari jam 8 pagi hingga 9 pagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan, kita lambai kawan-kawan dekat rumah. Kepada pelajar-pelajar calon SPM pada tahun ini, saya tahu bahawa anak-anak kita berdepan dengan pembelajaran norma baharu yang mana kita berdepan dengan COVID-19, PKP, dan ini pastinya menyebabkan anak-anak kita berdepan dengan cabaran ujian yang tidak pernah didepani oleh pelajar-pelajar calon-calon SPM sebelum ini. Yang penting belajar awal, selesaikan apa sahaja yang kita tidak tahu awal, banyak bertanya, banyak berbincang, dan sebenarnya apabila kita lihat belajar secara online ini memberikan kita satu peluang yang tak pernah kita perolehi selama ini, iaitu belajar dengan ramai guru-guru pakar yang sebelum ini tak tercapai oleh kita. Misalnya guru daripada sekolah-sekolah berasrama penuh, guru-guru pakar mata pelajaran, guru-guru penggubal soalan, pemeriksa kertas. Jadi kita berpeluang menggali ilmu, belajar daripada guru-guru ini. Jadi pastikan rebut peluang ini sebaik-baiknya, dan juga rebut peluang untuk kenal rakan-rakan kita di sekolah-sekolah yang lain, yang mana kita dapat bertukar-tukar pandangan, berbincang, dan juga bertukar-tukar soalan. Saya percaya bahawa sekiranya kita letakkan disiplin, masa, kesungguhan, dan sentiasa positif dalam hidup kita, maka insya-Allah anak-anak akan mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya doakan, dan juga pastinya semua ibu bapa dan guru-guru doakan anak-anak. Didik TV KPM.